Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wadallah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Marcel Avelino Jimenez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung kemarin di Qashar Al-Mizan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Durian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wadallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 Februari 2017. Juga hadir Miss Christiana Gloria Timbalan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Satu kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 152. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dalam sidang media itu, Menteri Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri. Etika bersin yang betul digalakkan memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian jika merasa kurang sihat. Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Selasa 22 Rabiul Akhir 1442 Hijrah, bersamaan dengan 8 Disember 2020, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang mana membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 152 orang. Kes 152 ialah seorang lelaki berumur 39 tahun yang tiba ke negara ini dari Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 November 2020 dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-874. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi kes ini telah mendapati 6 orang kontak terdekat bagi kes ini, di mana ujian awal menunjukkan kesemua mereka adalah negatif bagi COVID-19. Dengan pengesanan kes ini, terdapat 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah sebanyak 147 orang. Setakat ini, 11 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 hari bulan Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 216 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini seramai 613 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini seramai 9,041 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 101 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 78,564 ujian. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak, dan jika merasa kurang sihat untuk tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis keramaian. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan dan masih berkuat kuasa semasa pandemik COVID-19 ini.
Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara, di peringkat serantau dan global dan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi wabak COVID-19 jika perlu dari masa ke semasa. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB kemarin mengadakan majlis kesyukuran dan penyampaian anugerah akademik bersempena Majlis Convocation ke-10 Kupu SB. Majlis berlangsung di Dewan Tarbiyah Kolej Universiti berkenaan. Di majlis ini, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama menyampaikan anugerah akademik Kupu SB kepada 11 graduan terbaik dalam program masing-masing yang menerima anugerah dekan. Sementara sijil bengkel Lugah Al-Mu'alim kali keempat diserahkan kepada 26 orang peserta yang terdiri daripada guru-guru sekolah Arab di seluruh negara. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf tarbiyah kepada Dr. Haji Adnan bin Haji Wasar, Rais Kupu SB daripada graduan Convocation ke-10. Wakaf termasuk 7 tikar sembahyang, 2 unit presentation pointers, 1 unit wireless microphone, 2 rak buku dan beberapa barang kelengkapan surau lainnya. Universiti Brunei Darussalam UBD mencatat satu lagi pencapaian dalam usahanya menjadi sebuah universiti terkemuka di dunia. Program Geoscience Fakulti Sains UBD telah menjadi yang pertama di negara ini untuk menerima pengiktirafan ASEAN University Network Quality Assurance AUNQA. Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen UBD untuk melaksanakan proses jaminan kualiti bagi memastikan kecemerlangan berterusan dalam pendidikan dan penyelidikan. Rangkaian AUNQA merupakan rangkaian jaminan kualiti bagi institusi pendidikan tinggi di ASEAN dengan tanggungjawab bagi mempromosi jaminan kualiti di institusi-institusi pendidikan tinggi, meningkatkan kualiti pendidikan tinggi dan kerjasama dengan badan serantau serta antarabangsa bagi manfaat komuniti ASEAN. Penilaian AUNQA ke-180 bagi program Geoscience dibuat secara dalam talian bermula 21 September hingga 26 September lalu dan keputusannya diumumkan pada 2 Disember 2020. Sementara itu, Universiti Brunei Darussalam UBD menandatangani perjanjian pelaksanaan kedua dengan PT Sendirian Berhad dalam penyelidikan dan kolaborasi para penyelidik dari UBD mengenai jenis kayu gaharu. Ini terutamanya penyelidikan yang memfokuskan ke atas berbagai jenis daun teh gaharu dan manfaatnya. Majlis penandatanganan berlangsung di Pejabat Penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan UBD. Menandatangani bagi pihak UBD ialah Pengiran Dr. Emiroy Larafion Abbas, Pengarah Pejabat Inovasi dan Perusahaan, manakala menandatangani bagi pihak PT Sendirian Berhad ialah Pengarahnya Yong Tek Fo. Penandatanganan disaksikan oleh Dr. Muhammad Ayub Sadiq, Penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan UBD. Terdahulu, Dr. Muhammad Ayub Sadiq dalam ucapannya melahirkan keyakinan bahawa penglibatan aktif dengan industri, agensi-agensi kerajaan, pengusaha mikro, kecil dan sederhana serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, UBD mampu memenuhi visinya untuk menjadi sebuah universiti yang berinovasi dan perusahaan. Penandatanganan itu juga menandakan kejayaan besar UBD berusaha ke arah lebih banyak kerjasama industri. Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IPTE kali ke-28 diteruskan lagi kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pada sebelah pagi, seramai 297 graduan menerima sijil masing-masing. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara penerimanya graduan dari IBTE School of Building Technology Services dan IBTE School of Energy and Engineering Central HN Tech.
Dayang Nur Hamizah binti Omar Ali Entech in Building Craft menerima anugerah pelajar terbaik, manakala anugerah khas pelajar diterima oleh Dayangku Mariato Kiptiah binti Pangeran Muhammad Nazaruddin H Entech in Construction Engineering. Pada sesi petang, 275 graduan terdiri dari IBTE School of Business, HNTech menerima sijil disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Haji Sabli bin Haji Arsyad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga selaku Ahli Lembaga Pengelola IBTE. Penerima anugerah pelajar terbaik ialah Awangku Abdul Wafi Hadian bin Pangeran Jainal Abidin, HNTech in Office Administration, dan anugerah khas pelajar diterima oleh Awang Muhammad Nur Ashraf Fahmi bin Nur Samri, HNTech in Business and Finance. Majlis Convocation IBTE seterusnya akan diadakan pada hari ini dan esok 10 Disember 2020 pagi dan petang. Sebagai itu, untuk memudahkan orang ramai, khususnya ibu bapa dan penjaga graduan, IBTE telah menyediakan platform untuk menyiarkan majlis ini secara dalam talian live streaming melalui laman sesawang ibte.edu.pn/2020/12/03/convo schedule. Aktiviti perekonomian satu kampung satu produk 1K1P yang diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga menarik perhatian ahli-ahli jawatankuasa Majlis Perundingan Mukim Bokok dan Majlis Perundingan Kampung Zon 2 Daerah Temburong semasa lawatan ke kampung berkenaan kemarin. Semasa lawatan tersebut, rombongan bertukar-tukar pandangan, berkongsi ilmu dan pengalaman dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi kampung. Rombongan seramai 42 orang diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Bokok. Menurut Yang Berhormat, lawatan juga bertujuan untuk mempelajari rahsia kemajuan yang dicapai oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga, terutama dalam menggerak dan memajukan lagi Majlis Perundingan. Yang itu berapa kilo? Sekilo. Sudah hangat gitu. Pada masa yang sama, kita ini juga ingin mengharapkan supaya hasil lawatan ini mereka-mereka yang terlibat yang berkenan ini akan dapat mencontohi dan mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya supaya perkara-perkara yang baik itu akan dapat kita ni apply dan akan kita ni jadikan sebagai garis pandu dan panduan dalam sama-sama memajukan aktiviti kampung. Beberapa buah syarikat memberikan sumbangan bagi menaja Muslim Youth Camp 2020 yang akan diadakan bersempena dengan Brunei December Festival 2020 di Jami Asri Hasanan Bolkiah, Kampung Kiarong pada 12 Disember dan 13 Disember ini. Penyerahan sumbangan berupa jamuan makan bagi majlis penutupan acara, 200 helai baju, 100 karton minuman dan keperluan asasi diadakan kemarin di Jami Asri Hasanan Bolkiah, Kampung Kiarong. Wakil-wakil dari TLT Enterprise Reserve Food Lanai Management Services, Bank Islam Brunei Darussalam, Awan Industri, Easy Printing dan Sablis Groups menyerahkan sumbangan-sumbangan tersebut kepada Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, dan Awang Haji Zolzalani bin Haji Osman, Pemangku Pengarah Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sumbangan tersebut kemudian diserahkan kepada Awang Abdul Aziz bin Haji Abdullah, Pemangku Pegawai Uga Makanan, Jami Asri Hasanan Bolkiah, Kampung Kiarong. Maklumat Muslim Youth Camp ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada belia-belia dan juga beliawanis masjid untuk mengikuti aktiviti-aktiviti semasa cuti persekolahan. Alhamdulillah, sambutan pada tahun ini adalah amat menggalakkan. Seperti tahun lepas 2019 juga begitu menggalakkan juga, dan pada tahun ini sasaran belia dan juga beliawanis seramai 150 orang, iaitu belia seramai 100 dan juga beliawanis seramai 50 orang yang melibatkan ke 4 daerah belia di negara Brunei Darussalam.
Sesi taklimat mengenai skim-skim dan perkhidmatan tabung amanah pekerja TAP merupakan antara pengisian lawatan rombongan kumpulan Muslimah Belia dan Belia Wanis Masjid Universiti Brunei Darussalam ke TAP. Rombongan seramai 40 orang diketuai oleh Awang Haji Ashraf bin Haji Bujang Yusof, Pegawai Hal Ehwal Masjid UBD. Dalam mempersiapkan para belia bagi melangkah ke alam pekerjaan, beberapa tips dan pengetahuan awal juga dikongsikan. Melalui lawatan perkongsian ini, TAP berharap ianya dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran para belia serta orang ramai dalam kepentingan perlindungan sosial untuk persediaan awal hari persaraan nanti. Sebuah syarikat dan 24 individu dikenakan denda kompaun di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1 atas kesalahan melonggokkan sampah di kawasan tanah lapang dan tempat awam serta membuat pembakaran terbuka. Denda kompaun dikeluarkan semasa ops bersih yang dijalankan oleh bahagian pelesinan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara di kawasan Kampung Kulapis, Kampung Katimahar, Kampung Jerudong dan Kampung Sengkurong. Syarikat Sainat sendirian berhad didenda kompaun RM500, sementara 23 individu dikenakan denda kompaun RM100 setiap seorang, manakala seorang individu didenda RM500. Syarikat dan individu-individu berkenaan diberi tempoh 7 hari waktu bekerja untuk membayar denda kompaun. Kegagalan menjelaskannya boleh diambil tindakan ke mahkamah. Sebarang aduan berkaitan Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12, orang ramai boleh menghubungi bahagian pelesinan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara menerusi talian 238 15581. Isu warna air yang kekuningan di kebanyakan tempat disebabkan oleh kualiti air mentah yang tidak konsisten yang mempunyai tahap warna kekeruhan yang tinggi dan pH air yang rendah. Walau bagaimanapun, ianya adalah berkurangan pada ketiga ini. Jabatan Kejuruteraan Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kekeruhan air mentah dari sungai itu kerap berubah mengikut perubahan cuaca. Situasi seperti kemarau pada musim panas dan banjir pada musim hujan antara faktor yang menyebabkan kualiti air untuk mengalami perubahan yang ketara. Selain itu, kualiti air juga terjejas disebabkan oleh hujan yang lebat atau air yang lama bertakung di kawasan tadahan yang boleh menyebabkan perubahan atau peningkatan kandungan komposisi mineral di dalam air mentah seperti iron, aluminium sulfide dan manganese. Situasi ini sering berlaku apabila air yang telah lama bertakung mula turun ke sungai dan boleh menyebabkan air mentah berbau dan sukar untuk dirawat. Perkara ini memerlukan pengawasan dan rawatan yang lebih terperinci, terutama dos kimia-kimia yang digunakan dalam rawatan air adalah di tahap yang optimal bagi menangani kualiti air mentah pada masa itu. Selain kimia yang lazimnya digunakan di dalam rawatan air seperti kapur dan tawas, kimia tambahan juga digunakan untuk membantu proses pengentalan kekotoran dalam air di kolam-kolam pemendapan. Loji-loji rawatan air akan sentiasa berusaha untuk mengawas dan memastikan kualiti bekalan air agar sentiasa mencapai parameter garis pandu piawaian Organisasi Kesihatan Sedunia untuk air bersih. Ujian makmal bagi tahap warna, pH, kekeruhan, klorin dan sebagainya akan dilakukan setiap 2 jam setiap hari. Jabatan Kejuruteraan meningkatkan usaha untuk menangani isu tersebut selain daripada meningkatkan usaha rawatan di loji-loji dengan melaksanakan pelbagai kerja-kerja operasi iaitu mencuci tangki-tangki simpanan air, mengimbangi penyaluran air ke tangki-tangki simpanan air, flushing air melalui pilih-pilih bomba ke atas rangkaian paip pembahagian air di kawasan-kawasan yang terjejas.